Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Hajar binti Muhammad, rakam makri 05 wahid 866. Satuqaddimu majmu'atina mawdu'an muta'alliqan anil haid. الآن أن أناقش عن الموضوع تعريف الحيض. تعريف الحيض, pengertian bagi haid. Asluhu silan, pada asalnya mengalir. Taqulul Arab, berkata orang Arab, hadat asyajaratu idza sala samuha wa hadal wadi idza sala. Haidnya pokok apabila mengalir gusinya dan haidnya lembah apabila mengalir. Walahu asyratu asma'i, dan haid ini mempunyai 10 nama. Yang pertama, al-haidi, yang bermaksud haid, wat-tamsi, berhaid, wad-dahiki, ketawa, wal-ikbari, sombong, wal-i'sari, puting beliung, wad-dirasi, pengirikan, wal-iraki, bil-ain, menggosok dengan huruf ain, wal-firaki, bil-fa, menggosok dengan huruf fa, wat-tamsi bis-sin, penghapusan dengan huruf sin. Hakkahuma sahibul al-ahwadi, para sahib menceritakan al-ahwadi. Wal-ashiru an-nifasi, dan yang terakhir, yang ke-10 adalah nifas. Wahuwa fil istilahi, dari segi istilah, damu yakhruju ba'da bulughil mar'ati min aqsa rahimuha ala sabilis sihah min ghairi sababi fi awqatil ma'lumati. Darah yang keluar setelah seorang wanita mencapai akil baligh dari hujung rahimnya demi kesihatan tanpa alasan pada waktu-waktu yang tertentu. Dalilnya, qala al-Marwadi, berkata al-Marwadi, al-mahidu fi qawlihi ta'ala. Firman Allah berkaitan wanita yang berhaid ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka akan bertanya kepadamu mengenai haid. Huwa damul haid bi ijma'il ulama, adalah darah haid sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa amma fi qawlihi ta'ala, dan firman Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid, oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan dalam masa datang darah haid itu. Fakila, dikatakan, huwaddamul haid, ini adalah darah haid. Wakila, dan dikatakan, zamanuhu makanuhu wa huwal faraj, waktunya, tempatnya, yang merupakan faraj. Wa qala al-jumhur ashabuna ghairul marwadi, dan sebahagian sahabat selain al-Marwadi berkata madhabuna, mazhab mereka, annahul damu, ianya adalah darah. Daqa'iqul manhaji, kaedah mini. Sekian saja daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Arisha binti Zakaria, wa rakmun matrik 054117. Summa an-nunakishu babul haid, kemudian kita akan membincangkan bab haid. Aqallu sinnihi tis'u sinin, minimum tahun adalah 9 tahun. Qamariyah takriban, ini hampir bulan. Falau ra'at ad-dam qabla tamam at-tis'u bima la yasa'u haidan wa tahran, jika dia melihat darah sebelum 9 itu selesai, termasuk bahawa ia tidak dapat menampung haid dan kesucian, fahuwa haid, maka itu adalah haid. Au bima yas'ahuma, atau sebanyak yang mereka dapat, fala, maka tidak, wa aqalluhu, dan kurang zamanan pada waktunya, yaumun wa lailatun, ini siang dan malam, iaitu qadarun zalika muttasilan kama yu'khadhu zalika min mas'alah ta'ti akhirul bab, dianggarkan ia berterusan kerana ia diambil dari perkara yang muncul di akhir bab ini. Wa aktsaruhu 15, dan paling banyak adalah selama 15, yauman, hari, wilayaliha, dan malam. Wa illam yattasil, jika ia tidak bersambung,
akhadha minal mas'alah al-atiyah wa ghalibahu. Mereka mengambil dari masalah berikut, sittatun aw sab'atun kullu dhalika bil istiqra'u minal imam asy-Syafi'i radhiyallahu an. Mereka mengambil dari masalah berikut dan sebahagian besarnya adalah 6 ataupun 7. Semua itu adalah dengan perkiraan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini, dan kurang kesucian antara dua haid zamanan, iaitu waktu 15 yauman hari, lianna asy-syahru la yakhlu 'ada an haid wa tuhrin, wa idza kana aksarul haid 15 yauman lazimu an yakuna aqallu tuhri kadzalik. Kerana sebulan biasanya bukan tanpa haid dan kesucian, dan jika paling banyak haid adalah selama 15 hari, dan kelazimannya adalah minimumnya mestilah sama. Summa wahtaridhu biqaulihi, kemudian berhati-hati dengan mengatakan bainal haidataini, antara dua haid, an at-tuhri bainal haid wan nifas, tentang kesucian antara haid dan nifas, fa innahu yajuzu an yakuna aqallu min 15 yauman, dibolehkan sehingga kurang daripada 15 hari. Taqaddamu al-haid kama sayati akhirul bab. Kedatangan haid ini seperti yang akan terjadi pada akhir bab, atau ta'ahhar, ataupun penundaan, bi an ra'at an-nufasa aktsaru an-nifas wa anqata'u ad-dam, bahawa selepas bersalin terdapat melihat sebahagian besar dan pendarahan akan berhenti. Summa ada qabla 15 yauman, kemudian kembali kepada 15 hari sebelumnya. Zikruhu fi, seperti mana yang disebutkan dalam syarah al-muhazzab, wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan bagi sebahagian besar, yang ini at-tuhri, tempoh, wa ghalibuhu baqiyatun asy-syahru ba'da ghalib al-haid, di mana selebihnya bulan itu adalah setelah sebahagian besarnya adalah haid. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ainur Fatini Nazurah binti Rosli, nombor matrik 051894. Okey, seterusnya ialah syarat fi ahkamil haid, iaitu pensyariatan hukum haid. Faqala wa yahrumu bihi ayu bil haid ma harrama bil janabah min salati wa ghairiha li'annahu aglazu, wa yadullu ala annahu aglazu minha annahu yahrumu bihi ma yahrumu biha wa asya'u ukhar. Maksudnya di sini ialah kemudian disyariatkan dalam hukum haid, maka berkata dan diharamkan padanya, iaitu orang haid, apa yang diharamkan bagi orang yang berjunub dari segi solat dan sebagainya, kerana lebih tebal berat dan menunjukkan kepadanya lebih tebal berat daripadanya junub. Sesungguhnya haram baginya haid apa yang diharamkan padanya junub dan perkara-perkara lain. Ahaduha uburul masjid in khafat talwisah. Yang pertama ialah melintasi masjid jika takut mencemarinya. Siyanatul masjid an-najasah fa inna aminat sujaza lahal ubur kal junub lakin ma'al karaha kama fil majmu' wala khususiyya lil khaiz bihaza bal kullu man bi najasah yukhafu talwisul masjid minha misluha kaman bi salasul baw wa istihadah wa man bi na'lihi najasah ratba fa in arada duhula bi fal yudallikhu qabla duhul. Maksudnya di sini ialah yang pertama, melintasi masjid jika takut mencemarinya, iaitu pemeliharaan masjid daripada kotoran. Maka jika dia yakin dia tidak akan mengkotorkan atau mencemarkan, maka harus bagi dia untuk melintasi masjid seperti keadaan berjunub. Tetapi makruh seperti kata sepakat
dan tiada pengkhususan bagi orang haid dengan perkara tersebut. Tetapi bagi siapa yang bernajis takut mencemarkan masjid atau khawatir dia akan mencemarkan masjid, maka seperti kencing tak lawas dan istihadah, dan siapa yang kasutnya bernajis lembab, jika dia nak masuk masjid maka dia perlu gosokkan najis tersebut, hilangkan najis tersebut sebelum masuk ke dalam masjid. Okey, yang kedua, saniyaha as-saumun, iaitu yang kedua adalah berpuasa. Okey, lil ijma' ala tahrimihi wa adami sihati, qala imam wa qaunus saum la yasihu minha la yudraku maknahu li'anna at-taharah laysat masyrutah fi. Iaitu maksudnya di sini ialah ulama telah bersepakat untuk mengharamkan puasa bagi wanita yang didatangi haid dan tidak sahihnya ia bukan kewajipan. Okey. Wahal wajata 'alaiha summa saqata aw lam yajibu aslan wa innama yajibul qada bi amri jadid wajhan asahuma as-sani qala fil basit wa laysa li hadzal khalafi faidatu fiqhiyah wa qala fil majmu' yazhar hadza wa shibhuhu fil aymani wa ta'aliq bi anna yaqula mata wajaba alaikin saumun fa anti talaq wa azhar ghairuhu fawaid ukhar ala dhaif. Itu di sini dia kata, penulis telah berkata puasa itu tidak menjadi sah kepada mereka bagi wanita yang didatangi haid dan tidak diketahui maknanya, kerana kesucian itu tidak bergantung kepadanya. Adakah puasa itu wajib ke atasnya wanita ke atasnya, iaitu wanita yang didatangi haid kemudian gugur, dan itu tidak wajib puasa, ataupun tidak diwajibkan puasa pada asalnya, tetapi diwajibkan qada dengan ketetapan baharu. Okey, di antara kedua-dua pendapat ini, yang paling sahih adalah pendapat yang kedua, iaitu tidak diwajibkan puasa pada asalnya tetapi diwajibkan qada bagi puasa yang telah ditinggalkan ketika dia didatangi haid. Iaitu, okey, penulis juga telah berkata dalam kitab Al-Basit, iaitu perselisihan antara kedua pendapat ini tidak mempunyai faedah perundangan sekalipun, dan penulis telah berkata dalam kitab Al-Majmu', iaitu perkara ini terdapat khilaf pendapat sama seperti perbahasan bagi iman dan taklid, iaitu seperti mengatakan apabila kamu berpuasa maka kamu akan ditalakkan. Okey. Yang ketiga, iaitu wasalisuha at-talaqu min mamsusati kama sayati fi babihi insyaallah taala. Maksudnya di sini ialah talak daripada yang disentuh seperti akan datang pada babnya ia. Okey. Liqaulihi azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, iza talaqtum nisaa fatalliquhunna liiddatihinna, surah At-Talaq ayat 1. Iaitu yang bermaksud firman Allah, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, surah At-Talaq ayat 1. Okey. Ai fil waqti allazi yashra'na fil iddah, wal makna fi tadarruha bitul maddah, fa in zamanal khid la yuhsabu minal iddah, fa in kanat hamilan lam yahrum talaquha lianna addataha innama tanqadi biwad'in hamli. Maksudnya di sini ialah pada waktu yang disyariatkan wanita yang ditalak dalam iddah, dan maksudnya mendesak wanita yang ditalak dengan tempoh yang panjang iddahnya, maka sesungguhnya waktu haid ini tiada penetapan iddah. Kalau hamil, ia tidak diharamkan mentalaknya, kerana iddah hamil ialah tertunai selepas melahirkan zuriat.
Okey. Seterusnya ialah warabi'uha. Warabi'uha yang keempat iaitu at-taharah li raf'il hadasi fatahrumu 'alaiha idza qasadat at-ta'abbud biha ma' ilmiha bi annaha la tasih la ta'la'u biha la ta'a'u biha. Okey, maksudnya di sini ialah kesucian untuk mengangkat hadas. Okey, kesucian untuk mengangkat hadas. Amma tahara maqsudah litanzifka aqsal khat fa inna ta'ti biha kama sayati fi babi insyaallah taala. Okey. Maksudnya dekat sini ialah haram baginya jika dia berniat untuk melakukan ibadah dengannya berhadas jika dia mengetahuinya, kerana tidak sah jika dia menafikannya dia tahu tapi dia buat tak tahu atau dia buat tak endah. Adapun kesucian ni bermaksud untuk membersihkan diri seperti mandi bersuci untuk mengerjakan haji, maka sesungguhnya ia datang dengannya seperti akan datang dalam bab akan datang insya-Allah. Okey, yang kelima iaitu khamisuha annahu yahrumul wat'u fi fardiha walau bihail wal mubashirah bima baina suratiha wa rukbatiha. Maksudnya dekat sini ialah adalah haram bagi suami untuk menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid dengan penghalang atau secara langsung antara pusat hingga lutut. Okey, lepas tu walau bila syahwat liqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim fa'tazilun nisa fil mahid, surah Al-Baqarah ayat 222. Maksudnya dekat sini ialah walaupun tanpa syahwat, firman Allah, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid. Dalam masa datang haid, surah Al-Baqarah ayat 222. Dan wali khabar Abi Dawud isnad jayyid annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahillu lirrajul min amraati wa hiya al-haid faqala ma fawqa al-izra wa khassa bimafhumihi umum khabar Muslim, iaitu maksudnya di sini ialah, dan dalam riwayat Abu Daud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang diperbolehkan bagi seorang lelaki dari isterinya ketika dia sedang haid. Maka baginda berkata, boleh dilakukan apa yang ada di atas kain sarung. Di atas kain sarung secara khususnya, apa yang boleh difahami dari riwayat yang umum ini adalah bersandarkan riwayat Muslim, iaitu isna'u kulla syai'in illa nikah, yang bermaksud lakukanlah apa sahaja dengan isterimu yang sedang haid kecuali nikah, iaitu bersetubuh. Wali anna istimta' bima tahtal izrar yada'u illa jima' faharrimul khabar man hama hawlal hami yushiqu an yaqa'u fihi. Maksudnya dekat sini ialah ini kerana menikmati apa yang ada di bawah kain sarung ini akan mendorong kepada jima', maka ia diharamkan berdasarkan hadis man hama haulul hami yushik an yaqa fihi, iaitu barang siapa yang berada di sekitar batasan atau perkara yang diharamkan, maka dikhuatirkan dia akan termasuk ke dalamnya. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurina Mardia binti Abdul Razak dan saya akan membentangkan tajuk haid berkaitan umurul masjid indal haid yang dipetik dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj karangan Ibnu Hajar al-Haytami. قوله وعبور المسجد قال في شرح روضي وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر أي الحائط وذي النجاسة
وهذا مع قول الشرح الذي لما هو واضح إلى مقتضى فرق بين المستحق على العموم وغيره. ومع ذلك ففيما في شرح روض نظر إذا تعدى المستحقون بتلويث. Berkata dalam syarah Ar-Rawd, keluar ke masjid atau selainnya seperti pergi ke musalla pada hari raya Aidilfitri dalam keadaan haid, pergi ke sekolah, fala yukrahu, tidak makruh, wala yahrumu, tidak diharamkan untuk melintasi masjid ke atas orang-orang yang haid, ke atas orang yang najis, seorang yang sedang dalam keadaan yang bernajis. Wahada ma'a qawli syarih allati, dan dalam syarahnya juga menjelaskan lima huwa wadih ila muqtada al-farqi. Muqtada al-farqi yang dikehendaki perbezaan ke atas ala umumi secara farqi bainal mustahaq, antara mustahaq ala al-umum wa ghairuhu, secara umum ataupun selainnya. Wa ma'a dhalika fa fima fi syarahi Rawd, dan bersama dengan itu juga dalam syarah Rawd kita melihat nazara ila ta'adha al-mustahaquna bitalwith, kita melihat melalui masjid tu menyusahkan orang-orang yang berhak untuk melaluinya. Maksudnya orang yang haid tu bila melalui masjid, kita melihat juga dalam kitab yang cakap sama ada menyusahkan ataupun tidak orang-orang yang tak ada masalah pun untuk melintasi masjid apabila orang yang haid ini melintasi masjid. قوله إن خافت قال في العباء وإن خافت تلويث نحو مدرسة لم يكره قال في شرحه أي من حيث الحيث وإن حرام كما هو ظاهر من حيث تناجس الوقف أو ملك الغير. قوله فإن أمينته كره قال في شرح روض وماهلها أي الكراهة إذا غبرت لغير حاجة. قوله فرقت جنوب فإن صحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى. Dan berkata seandainya pingsan, qala fil ubab, berkata ubab, sesungguhnya pingsan dalam keadaan yang berhaid di sekolah, lam yukrahu, tidak makruh, tidak mengapa. Qala fi syarahi, berkata dalam syarahnya, iaitu min haidul haid, dalam keadaan haid tak makruh. Dalam keadaan haid, apa-apa syarat haid sesungguhnya haram, sesungguhnya haram. Ada yang mengatakan haram, wa minhu ayul wa in harama kama huwa zahiru min haitsu tunajis. Dia mengatakan haram seperti yang jelas, wa zahiru min haitsu, dari segi mencemarkan, min haitsu tunajis al-waqfi atau milku al-ghair, dari segi mencemarkan harta orang lain. Ada yang mengatakan bila melalui masjid boleh jatuh hukumnya haram. Qauluhu fa inna aminatuhu kuriha, berkata dibolehkan untuk membenci perbuatan itu. Bila ada orang yang buat perbuatan melintasi masjid, perempuan yang haid melintasi masjid, dibolehkan perbuatan itu. Qala fi syarahi rawdi wa mahiluha ay al-karahi idza abarat la ghairi hajat. Maka makruh bila abarat melintasi masjid tanpa hajat. Qauluhu faraqtul junuba fa inna sahih fil majmu' an uburuhu khilaful ula. Bahawa yang berada dalam kumpulan sesungguhnya bahawa menyeberangi masjid dari awal lagi. Ada yang mengatakan memang tak dibenarkan. Dan seterusnya qauluhu wa yajri dhalika ay tahrimul ubur, katanya larangan
mengenai melintasi masjid. أو نعل به خبث رطب فإن أمن لم يكره فيما يظهر وبهذا يظهر الفرق ويندفع ما قيل لا يحتاج لهذا لأنه ليس من خصوصية الحائط لا يقال يجري ذلك أيضا في كل مكان مستحق لغير لما هو واضح أنه يحرم تنجسه كالاستجمار بجدار الغير لأننا نقول إنما يصح ذلك عند تحقق أو غلبة الظن لا مطلقا بخلاف المسجد لعظام حرمته فظهر الفرق بينه وبين غيره وعلم مما ذكر حرمة البول فيه في إناء وإدخال النجاس فيه بلا ضرورة. Seterusnya, larangan melintasi masjid ataupun au na'lin bihi khabathun ratbun, memakai selipar yang basah ketika melintasi masjid. Fa in amana, maka dia dikira dibenarkan, boleh. Lam yukrahu, bukan makruh, bukan perkara yang dibenci. Fima yadhaharu wa bihadha yadhaharu al-farqu wa yandafi'u, padanya sebagaimana yang dinyatakan al-farqu, perbezaan, wa yandafi'u, penolakan, apa yang dikatakan la yahtaju, tidak memerlukan kepadanya, li'annahu laysa min khususiyat, kerana bukanlah daripada perkara-perkara yang khusus dalam haid tu, melintasi menggunakan selipar yang basah. La yuqalu yajri dhalika aidan fi kulli ma kan mustahiqan lil ghair, tak dikatakan ia melalui itu juga pada setiap tempat orang yang berhak untuk memasuki masjid. Lil ghairi, selain itu, seperti lima huwa wadih anna yahrumu tanjisuhu kal istijmar, maksudnya orang yang makan selipar basah tu tak adalah lalu dekat semua tempat masjid menggunakan selipar yang basah, adalah sebahagian tempat saja. Lima huwa wadih annahu yahrumu, selain itu, seperti yang dijelaskan, sesungguhnya haram mensucikan najis, seperti kal istijmar bijidrin al-ghair, istinja menggunakan batu ataupun peralatan istinja yang tidak dibenarkan, maka haram. Seterusnya, li'annahu naqulu innama yasihu dhalika 'inda tahaqquq aw ghulabati dhann, kerana kami mengatakan sesungguhnya sah itu berlaku bila mana sah menggunakan kal istijmar tu bila mana ada dugaan, ada perkara-perkara yang darurat, maka dibolehkanlah. Au ghulabat tinzan, atau kebiasaan sangkaannya tidak mutlak, kebiasaannya tak boleh, memang bertentangan lah dengan masjid kan, dengan masjid. Li'izami hurmatihi, kerana untuk menjaga jelas menunjukkan li'izami hurmatihi, kehormatan fazahir, terzahirlah kehormatan kita terhadap masjid. Al-farqu bainahu, perbezaan antaranya, wa baina ghairihi, dan selainnya, wa ulima mimma dhukira hurmatul baul fihi fi ina'in wa idkhalu najas fihi bila darurat. Wa ulima, dan mengetahui apa yang dikatakan hurmatil baul. Bila cari terjemahannya adalah penyakit kencing. Boleh hurmatil baul, membuang air kencing tersebut di dalam bekas, fi ina'in, wa idkhal, memasukkan najis ke dalamnya, fihi, padanya, bila darurat. Wallahu a'lam.
الوثاء نعم يجوز إخراج دم نحو فصل ودم واستحاضة في إناء أو قمامة أو تراب من غيره فيه، وإن سهل إخراج ذلك خارجه خلافا لبعضهم، وبحث حل دخول مستبرئ يده على ذكره لمنع ما يخرج منه سواء سلاس وغيره. والصوم saya terangkan yang atas tu, dan wa in amina tanwis untuk membersihkannya, na'am yajuzu, boleh dibenarkan, ataupun mengeluarkan darah tersebut, atau wa istihadhah fi ina, ke dalam bekas, ataupun nak buangnya ke dalam tong sampah atau turab. Itu sahaja penerangan yang boleh saya terangkan kat bahagian situ. Dan seterusnya, wasawmu wala yasihu ijma'an fima wa huwa ta'abudiyun wal asahu annahu lam yajib aslan wa tadhaharu fa'idatul khilafi fil imani wa ta'aniq wa fima idha qadat fala tahtaju liniyyati al-qada'i bina'an ala annahu ma sabaqa li fi'lihi muqtadin fil waqti. Dan berpuasa, orang yang berhaid ni berpuasa wala yasih, memang tak dibenarkanlah orang yang berhaid ni berpuasa secara ijma'nya, wa huwa ta'abudi, dan dia adalah pengabdian pada Tuhan. Wal asahu annahu lam yajib, tak diwajibkan aslan, wa tadhiru faidah khilaf fil iman, akan menjadi perbezaan iman, wa ta'aniq wa fima, padanya idza qadat fala tahtaju niat, dan tak perlu pun nak membina niat. Bila orang-orang yang haid ni nak berpuasa tak perlu, memang tak payah nak ada niat lah, berdasarkan apa yang mendahului, tak perlu pada waktu. Wa hadha aula mimma dzakarahu al-Isnawi, seperti yang dikatakan juga kata-kata Isnawi dan selainnya. Fal yuta'ammal, seterusnya wa yajibu qada'uhu ijma'an, dan ijma' mengatakan mengganti puasa adalah wajib. Tapi yang tadi tu ketika haid tak perlulah untuk membina apa-apa niat untuk mengganti puasa. Wallahu a'lam. Maaf atas kekurangan. Fima tarahu mir'a minad dima'i, pada bab apa yang dilihat oleh wanita pada darahnya. Wasafatun wa qudratul haid bil asah, pada pendapat asah, warna kekuningan dan kecoklatan darah haid itu, li'annahuma azab, iaitu kerana ia satu kekotoran. Wa qad qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azab, iaitu apabila mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid, maka katakanlah ianya sesuatu kekotoran. Wasani, yang kedua, lan illa fi ayami 'adatiha, iaitu bukan kecuali jika pada hari-hari biasa. Liqaulu Ummul Atiyah kana la nu'addu safratun wa qudratun ba'da tahrin syai'an, kami tidak mengira warna kekuningan dan kecoklatan itu selepas berlakunya sesuatu penyucian. Rawahu Abu Daud wa sahihatul Hakim, iaitu riwayat daripada Abu Daud dan Sahih Hakim. Walan ibaru aktsaruhu, dan atau melalui lebih banyak, wa huwa 15 yauman muttasilah, iaitu 15 hari 15 malam secara berturut-turut. Lianna haid la yazidu ala zalika, kerana tempoh haid itu tidak lebih daripada tempoh itu. Wala naqassa da'im, dan apabila tidak kurang, dia lemah. Inna istimar, iaitu jika berterusan. An aqala tahrun, dan setempoh sekurang-kurangnya suci itu, wa huwa 15 yauman muttasilatan liyaj'ala tahrun baina hadataini, iaitu
sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam secara berturut-turut tempoh suci di antara 2 haid itu. Falau ra'at yawma sawadan wa yawma hamratun. Jika dilihat pada hari yang warnanya lebih hitam dan hari yang warnanya kemerah-merahan, wa hakaza abadan, dan begitulah selama-lamanya. Lam yakun tamyizan mu'tabiran wa in kana jumlatut da'if lam naqussu an 15 law kunnaha laysat muttasila. Iaitu itu bukan perbezaan yang ketara. Sesungguhnya itu adalah jumlah yang lemah dan tidak kurang daripada 15 hari jika tidak berturutan. Okay. Wabima tu'rafu quwwata wa ta'if, iaitu apa yang diketahui tentang kuatnya dan lemah. Okey. Fima wajhani, mempunyai 2 wajah ataupun 2 jenis. Ahdahuma bilaunun faqat, iaitu dengan warna saja. Fa aswad aqwa, iaitu warna hitam itu adalah yang paling kuat. Thumma ahmar, kemudian warna merah. Summa ashqar, kemudian warna pirang. Summa asfar, kemudian warna kuning. Summa akdar, dan kemudian warna coklat. Iza ja'alnahuma haidan, iaitu semua itu adalah darah haid. Wal asah, pada wal asah bi ihda salasati khasalin, iaitu dengan salah satu daripada sifat-sifat, iaitu wahya launun wastakhanati waraihatun karihah, iaitu warna dan ataupun ketulan ataupun bau yang kurang menyenangkan. Kemudian wama lahu sifatani aqwa mimma lahu sifatun wahidah, iaitu 2 sifat lebih kuat berbanding 1 sifat. Wama lahu thalathu aqwa mimma lahu thanatani, iaitu 3 sifat lebih kuat berbanding 2 sifat. Fa inna ta'adilan dia ada perbezaan di anna wajada fi ba'd sifat wa fi ba'd al-ukhra sifatil ukhra, iaitu ada pada sebahagian sifat itu dan pada yang lain ada ciri-ciri yang lain. Fa hukmu lisabiqu minhuma, dan penghukuman berdasarkan yang sebelumnya. Kaza naqaluhu Rafi'i 'anil Mutawli, iaitu berkata Rafi'i daripada Mutawli. Thumma qala, dia berkata, wa huwa mawdu' ta'ammilin wa jazami bihi fi tahqiqi, iaitu tajuk renungan ini perlu dipastikan melalui kaedah kajian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah Huda binti Ahmad Rusli. Nombor matriks 051841. Okey, hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang aqallu al-haid zamani yaumun wa laylah. Maksudnya paling tidak haid adalah waktu siang dan malam. Okey, saya merujuk kepada buku Nihayah Muhtaj ila Syarah al-Manhaj. Qauluhu kana kafiyan fi husuli aqali al-haid yushkilu alaihi tasmiyatuhum annaqa al-hasil baina awqat ad-dam haidun wal muta'ayyin kama la yakhfi ma fahimahu al-Shihab al-Burulusi min kalami al-Syarih al-Muhakkik wa tabi'ahu alaihi tilmidhuhu al-Shihab ibnu Qasim min anna dhalik yakunu kafiyan fi tasmiyati ma dhukiru haidun walakin la yakunu al-aqal wa ibarah al-Shihab al-Burulusi ba'da an qarrara kalam al-Syarih المحقق على ما ذكرنا نسها فالحاصل أن تحقق وجود الأقل فقد لا يكون إلا مع اتصال
إذ لو فرض نقاء في خلال دام اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل انتهت. قوله لازم أن يكون إله فيه نظر ظاهر وكذا في التعليل بعده. Maksudnya, dia mengatakan apa yang dipelajari oleh Al-Burulusi jelas dari kata-kata pakar bedah penyiasatan, diikuti oleh muridnya Al-Syekh Ibnu Qasim, bahawa ini akan cukup untuk menyebutkan apa yang disebutkan pada masa lalu, tetapi tidak sedikit. Kata-kata Al-Burulusi setelah memutuskan apa yang dikatakan penyiasat itu, apa yang berlaku adalah bahawa kehadiran paling sedikit hanya dengan komunikasi. Sekiranya kesucian dikenakan semasa darah hari ini dan malam, haid telah meningkat dari yang paling sedikit yang telah berakhir. Katanya ia harus dan lain-lain. Mempunyai pandangan yang jelas dan oleh itu terdapat banyak alasan di sebalik itu. Perlu kita ketahui bahawa masa haid mempunyai 3 masa, iaitu masa minimum, masa maksimum, dan masa umum atau yang biasa disebut dengan masa paling sedikitnya haid, masa paling banyaknya haid dan masa umumnya haid. Yang pertama, masa minimum haid. Masa minimum haid adalah masa paling sedikitnya haid yang keluar, iaitu selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sedangkan batasan darah dikatakan keluar adalah tampaknya darah pada luar vagina. Sekiranya jika sepotong kapas dimasukkan pada liang vagina, maka ia akan berlumuran darah. Masa minimum haid dapat ditemukan dalam 2 bentuk penggambaran. Yang pertama, melihat darah secara terus-menerus selama masa 24 jam. Yang kedua, melihat darah dengan terputus-putus pada suatu saat bersih dan pada saat yang lain melihat darah. Tetapi jika semua masa keluarnya darah dikumpulkan sudah ada 24 jam dan dengan syarat masa semua keluarnya darah yang ada 24 jam tadi masih ada dalam lingkup 15 hari. Yang kedua, masa maksimum haid. Masa maksimum haid adalah masa paling banyaknya darah haid keluar, iaitu selama masa 15 hari 15 malam. Artinya masa 24 jam darab 15 iaitu 360 jam. Terakhir sekali, masa umum haid. Masa umumnya haid yang terjadi pada wanita adalah sebanyak 6 atau 7 hari. Adapun yang menjadi dasar dari adanya 3 masa haid ini adalah riset yang telah dilakukan oleh Asy-Syafi'i. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Jika ada banyak kekurangan, serba sedikit daripada saya dan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.